Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah ya, kerana dengan limpah kasih sayang ya, rahmat dia, kita dapat bersama lagi pada pagi ini ya untuk membaca buku La Tahzan karangan Dr. Aid Al-Qarni. Penterjemahnya adalah Nuraini Abu ya. Jangan bersedih, don't be sad. Ya. Okey. So insya-Allah ya. Pagi ni kita hari ni dah siri ke-13 ya. Siri ke-13 maksudnya dah 13 kali lah ya kita bersama untuk membacakan buku ni. Tajuk pagi ni ada agak memang menarik ya. Dan saya pun dah banyak baca jugalah ya, semalam banyak buku-buku yang saya baca ya. Untuk nak tambah-tambah ya apa yang diberkatakan oleh Dr. Aid ya. Tajuknya adalah Pendengki Lebih Rendah Daripada Yang Didengki, tajuk 19 ya. Dan tajuk yang ke-20, Jalani Hidup Apa Adanya ya. So mudah-mudahan ya jalani hidup dalam tempoh PKPB ini ya, di Kedah alhamdulillah ya telah di seluruh Kedah kecuali Kulim ya telah bebas ataupun telah keluar daripada PKPB. Kulim yang masih lagi PKPB. Yang negeri-negeri lain pun ada juga yang telah dibebas daripada PKPB. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi Puan Leni ya. Puan Leni dah jadi apa? Peminat La Tahzan ya setiap pagi, alhamdulillah ya. Puan Leni dapat bersama-sama kita. Ya, saya BDR hari ini. InsyaAllah kalau ada tugas saya pergilah, kejap lagi tunggu kalau ada tugas saya pergilah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Rafidah sahabat saya ya. Okey. So kita nampak beberapa orang dah masuk. InsyaAllah dalam seminit lagi kita akan mulakanlah ya. So tajuk ni agak sinonim ya sebenarnya, walaupun macam buruk je kan, tak nak dengar je kan, tapi itu tentang kita lah ya, kita semua ni ya. Okey, jadi dah 10 orang, saya nampak ada yang dah masuk 10 orang ya. Okey, so kita Waalaikumsalam warahmatullahi. Shima kerja tak hari ni? Ya. Hari ni Kedah kerja lah kan. Kalau sebelah Pulau Pinang, KL, ya, Perak semua tu dah masih bercuti ya. Selamat berhujung minggu untuk yang bercuti dan selamat bertugas bagi yang telah bertugas. Waalaikumsalam adinda saya ya, Azhari dari Sarawak ya. Assalamualaikum Kak Zaliha, Assalamualaikum Syikin, sahabat saya. Okey, so saya rasa kita dah boleh mula. Okey. Tajuk 19 ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Leha ya. Kak Leha sihat ya. Kak Leha pun salah seorang peminat tegar ya, La Tahzan. Alhamdulillah hari ni dah siri ke-13, dah 13 hari kita bersama membicarakan ya, membaca buku La Tahzan. Alhamdulillah ya. Okey. So, untuk tajuk 19 ini, pendengki lebih rendah daripada yang didengki. Ya. Okey, kita nak baca, kita nak tengok apa benda yang dalam ni ya kan. Dr. Aid nak pesan apa dekat kita. Okey, Dr. Aid memulakan nukilannya dengan katanya kedengkian ya. Hari ni cuti. Alhamdulillah boleh tengok. Alhamdulillah Shima ya. Okey. So kedengkian dalam kurungan Dr. Aid letak situ hasad itu seperti makanan masin yang sentiasa merapuhkan tulang. Hasad itu juga seperti penyakit kronik yang selalu merosakkan tubuh secara perlahan-lahan sehingga membusuk. Ada ungkapan,
tidak ada yang menyenangkan dari seorang pendengki kerana ia akan selalu menjadi musuh dalam selimut. Ada pula orang-orang yang berkata seperti ini, celaka benar seorang pendengki, memulai dengan persahabatan dan mengakhiri dengan pembunuhan. Ya. Sebenarnya ya, kalau kita tengok kan, sejarah-sejarah dengki ni kan, sejarah yang mula dengki yang pertama sekali iblis ya, masa dia dalam syurga dia dah mula dah ada ya, mula bibit yang pertama adalah iblis dengki dengan Adam ya, Nabi Adam. Yang kedua, dengki yang berlaku pertamanya berlaku di muka bumi, di muka bumi ni adalah Habil dan Khabil, yang mana berlakunya dengki dan sehingga terjadinya pembunuhan ya, yang pertama di dunia ya, di muka bumi ya. Jadi Dr. Aid kata kat sini, dia kata ungkapan ini tidak ada yang menyenangkan hati seorang pendengki kerana ia akan selalu menjadi musuh dalam selimut ya. Orang yang ada sifat pendengki ini, yang suka berdengki ini, orang ni dia tidak akan tenang. Dan ada pula orang yang berkata ya, celaka benar seorang pendengki, memulai dengan persahabatan dan mengakhiri dengan pembunuhan ya. Kita sangat takutlah ya. Maknanya dengki ni bukan sahaja memudaratkan orang yang mendengki dan orang yang didengki ya, dan juga masyarakat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa itu dengki? Yang pertama kita nak kena tahu dulu apa itu dengki ya. Dengki ni dengki ni perasaan tidak senang hati, perasaan sakit hati tengok orang beriman lain dapat nikmat ya. Dan satu lagi, dia yang pertama dia tak senang hati, dia tak senang duduk, dia rasa dia tak puas hati, dia rasa sakit hati tengok orang lain, orang beriman lain dapat nikmat. Yang kedua, dan dia menginginkan dan dia bercita-cita tengok hilangnya nikmat pada orang lain ya. Dia bercita-cita nak tengok nikmat yang orang tengah kecapi tu, dia nak tengok hilang daripada orang tu. Jadi inilah dengki, dan dengki ini adalah satu sifat mazmumah yang sangat tercela, yang sangat dicela oleh Allah ya, dan yang sangat dikeji ya, kerana sifat ini sifat dengki inilah sangat sifat buruk ya. Jadi saya kan semalam saya mencari-cari kan beberapa buah buku lah ya tentang dengki-dengki ni sebelum kita lanjutkan ya. Ni apa nama ni, tentang apa yang Dr. Aid nak cerita dengan kita ya. Saya nak berkongsi jugalah ya apa yang saya dapat dalam buku personality dari perspektif Al-Ghazali ya. Sebab bila pendekatan kaunseling menggunakan pendekatan Islam, salah satu model ya, salah satu modelnya adalah menggunakan pandangan ataupun perspektif Al-Ghazali. Tapi ada juga yang mengatakan Al-Ghazali ni adalah model ahli sufi ya, tetapi ada juga yang ya, boleh diguna ya, boleh diambil sebagai model pendekatan model kaunseling pendekatan Islam ya. Jadi dalam buku ni ya, Hasad Dengki, buku ini karang oleh Fariza Maksyam, Salasi Hanin Hamzah dan Muhammad Jurairi Syarifuddin. Buku ni dia kata hasad dengki adalah salah satu sifat personality abnormal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Okey, dia kata personality abnormal ya, dan satu bentuk kejahatan yang besar ya. Hasad dengki ini adalah salah satu sifat personality yang sebahagian daripada dendam ya. Dan dendam pula adalah terhasil daripada perasaan marah ya. Dan orang yang ada sifat hasad dengki ni dia akan sentiasa menderita kerana menderita jiwanya zahir dan batin ya. Perasaan tak senang hati, rasa sakit hati ya, jiwa dia tak tenteram, jiwa tak tenang sebab asyik terfikir-fikir kepada orang yang dia dengki ya. Dan sebenarnya sebelum orang yang ada sifat dengki ni, sebelum dia musnahkan orang lain, sebenarnya dia secara perlahan-lahan telah memusnahkan diri dia sendiri ya. Dia telah memusnahkan diri dia ya, sebab dia setiap hari dia kumpul toksit ya.
dalam badan, dalam tubuh dia tu, ya, dalam batin dia tu, dalam jiwa dia tu, dia kumpul toksid. Setiap hari dia kumpul toksid, ya. Akhirnya orang yang dia dengki itu sebenarnya, kalau dia hanya dengki dalam hati, ya, tak sampai dekat orang tu lagi. Tapi kalau sampai dia ambil tindakan macam dah ambil tindakan yang lain-lain tu, akan memberi mudaratlah kepada orang tu. Ada lagi satu nanti saya akan bicarakan tentang bahayanya dengki ni kan. Ya. Okey. Dia kata Al-Ghazali kata, ya, sifat dengki ni selalunya tidak senang dengan kelebihan yang dimiliki oleh orang lain dan mengimpikan kelebihan tersebut hilang daripada orang tersebut, serta dalam masa yang sama menginginkan agar kelebihan tersebut berpindah kepada dirinya seorang saja. Maksudnya, katakanlah dia tengok orang tu naik pangkat ke, ya, beli kereta baru ke, beli perabot baru ke, kan, dia nampak macam orang tu dapat nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi Rusmiza. Siti Balkis kata, semoga Allah jauhkan kita dari sifat dengki dan mazmumah. Bahaya sifat dengki. Ya, amin, amin, ya. Okey, adik Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hilang rindu boleh tengok kat kita. Okey. Yalah, insya-Allah habis PKP nanti, insya-Allah, ya. Habis COVID ni, insya-Allah, ya, kita boleh berjumpa, insya-Allah. Okey, lepas tu dia kata Al-Ghazali menyifatkan personaliti individu yang punya hasad dengki ni, ya, kerana dia tidak memiliki sifat syukur terhadap kurniaan Allah, ya. Dan sifat dengki ini, ya, yang tadi ni Balkis doakan, ya. Balkis kata kita minta supaya Allah pelihara kita. Ya, memang kita kena minta, sebab saya baca, ya, dalam mana-mana, ya, hatta saya baca Ihya Ulumuddin ni, ya, karangan Hujjatul Islam kita, Imam Al-Ghazali, jilid 4, dia kata, kita ni tidak seorang pun yang terkecuali. Tak kira lah orang tu beriman ke, tak beriman ke, beramal soleh ke, tak beramal soleh ke, ya, dia tidak terkecuali untuk ada perasaan ni. Ya, maksudnya, kita semua tidak, apa yang kita sedang bicarakan ini, kita tidak terlepas. Maksudnya, kita tidak terlepas daripada ada sifat ini. Ya, kita ada kecenderungan untuk ada. Ya. Okey. Dan Imam Al-Ghazali kata, ya, dalam buku inilah, ya, dia kata sifat hasad dengki tidak terlepas dari jiwa individu, tidak kira sama ada mereka beriman atau tidak, ya. Jadi betul lah, ya, Balkis, apa yang Balkis doakan tu, maksudnya kita kena sentiasa minta dengan Allah supaya Allah tidak membuka jalan di hati kita tu untuk merasa dengki dengan orang lain. Dan sifat hasad dengki ni kemungkinan, ya, ada kehendak-kehendak dia, seperti dia nak pegang kuasa ke, ya, dia nak ada kemuliaan ke, nak ada ketinggian di diri dia, ya, dan dia nak orang pandang dia nak orang puji dia nak segala-galanya. Katakanlah apa yang dia kehendak-kehendak dia tu tak dapat, jadi dia nampak orang lain dapat, dan dia rasa macam dia nak dapat apa yang orang lain itu dapat. Ya. Yang pertama sebab rasa perasaan yang tidak bersyukur, ya, tidak bersyukur. Ya, Waalaikumsalam. Syawadat Naf. Ya. Okey. Tidak bersyukur dan sentiasa merasa diri tidak cukup, ya, sentiasa merasa diri tidak cukup, ya. Okey. Okey. Individu tersebut tidak mahu orang lain melihat kekurangan pada dirinya dan juga tidak mahu orang lain lebih daripadanya. Dia tak nak orang nampak dia kurang, dia nak sentiasa lebih daripada orang. Ini masalah, ya. Dan hasad dengki ini menjadikan jiwa seseorang, individu itu berada dalam gelisah, bergelumang dengan nafsu, meninggalkan kebenaran dan kebajikan, ya. Sampaikan ketika, ya, bila ada sifat-sifat itu, dia sentiasa gelisah, ya, dia sentiasa gelisah. Waalaikumsalam, Syarina. Okey. Dan dia akan tinggalkan kebenaran. Sebenarnya dia bukan tak tahu, dia tahu, tapi dalam hati dia, dalam hati jauh di sudut hati dia tahu kenapa orang tu dapat. Kenapa? Yalah, dia banyak kelebihan daripada aku, dia dapat. Tapi jauh di sudut hati dia tahu benda tu. Tetapi
dia menafikan kebenaran itu sebab keinginannya yang begitu tinggi untuk mendapatkan nikmat yang sama, ya. Jadi dia tak nak rasa dia tu kurang, ya, daripada orang lain. Dia nak lebih, dia nak, kalau boleh dia nak lebih daripada orang. Dan faktor, saya bacakan sikit lah, ya, faktor. Dia kata kenapa faktor boleh berlakunya perasaan dengki, ya. Yang pertama, sebab permusuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Puan Rosilawati, ya. Okey. Yang pertama dia kata faktor dia yang pertama sebab permusuhan dan kemarahan. Ya. Dan orang yang dengki ni dia akan rasa gembira jika yang didengki yang dia dengki tu ditimpa musibah. Katakanlah, ya. Orang yang dengki tu nampak orang yang dia dengkikan tu, kata A lah, A ni pendengki lah, ya. B ni orang yang didengki, okey. A tengok B beli kereta baru contohnya, ya. Beli kereta baru. Apa yang ayat yang pertama dia akan keluar? Beli kereta pun bukan ni hutang kan. Macam itulah, ya. Lepas tu tiba-tiba kereta tu accident ke contohnya kan. Bila kereta accident tu si A ni yang pendengki ni kan kata, padan muka. Dia rasa seronok. Maksudnya dia seronok, dia gembira, ya, bila yang dia dengki itu menerima musibah, ya. Dan yang keduanya, keinginan dipandang mulia dan merasa tidak senang jika ada orang lain mengatasi dia. Ini perasaan-perasaan, sifat-sifat mazmumah yang ada dalam hati kita, yang kita nak dipandang mulia. Ingat tak kalau kita dengar selalu kuliah-kuliah, ya, ustaz selalu cerita tentang kejadian Mi kata hari ni boleh tonton, alhamdulillah. Hari ni Mi cuti kan, hari Ahad, ya. Okey. Tentang kejadian Nabi Adam, ya, dan pada ketika Allah suruh iblis, ya, sujud pada Adam, iblis tak nak. Sebab apa? Sebab iblis rasa dia lebih mulia daripada Nabi Adam, ya. Dia kata aku ni dibuat daripada api kan, api lebih mulia daripada tanah. Tapi pada ketika itu dia pun tak sedar sebenarnya. Kalau tengok api dengan tanah tu, api sebenarnya, api ni tidak boleh duduk ataupun tidak boleh, dia perlukan sesuatu untuk dia duduk. Maksudnya api dia tidak boleh hidup ataupun berdiri sendirinya. Api dia perlukan tempat, ya. Api dia perlukan kayu, dia perlukan ranting, dia perlukan sesuatu tempat untuk dia tumpang. Tanah tak, tanah tak. Tanah dia boleh duduk sendiri-sendirinya, dia boleh duduk, dia tidak memerlukan sesuatu untuk dia tumpang. Dia boleh duduk je. Tanah boleh duduk sendiri, tak perlu perantaraan untuk dia tumpang. Itulah menunjukkan betapa Allah, falsafahnya Allah nak bagi tahu bahawa tanah ini lebih mulia daripada api, ya. Tanah ni lebih mulia, tapi pada ketika tu iblis rasa dia lebih mulia, dan dia tak nak tunduk pada Adam, ya. Dan orang yang ada sifat dengki ni, ya, maksudnya dia pakai pakaian iblis lah, ya. Dia nak dipandang mulia, ya, dan dan rasa tak senang jika ada orang lain yang mengatasi dia, ya. Dan yang ketiga, takabur atau bangga diri. Ya, ini pun sifat iblis juga kan. Rasa sombong diri, ya, nampak orang lain rendah pada dia, ya. Dan dia tak boleh tunduk dalam keadaan-keadaan yang dia rasa orang tu, dia pandang orang tu rendah kan. Ya. Yang keempatnya adalah ta'ajub ataupun kagum kepada diri sendiri. Ujub, ya. Bagaimana berlaku ya kepada umat, ya, umat daripada dulu sampai sekarang kan, ya. Balkis kata, ya betul tu doktor, dengki dan dengan kejayaan sebab kurang bersyukur, rasa diri lebih baik dari orang lain, ya. So kita apa yang kita sedang bicarakan ini bukan tentang orang lain sebenarnya. Itu adalah tentang kita, semua kita, ya. Saya rasa tersentak kan semalam bila saya buka Ihya Ulumuddin ni, bila Imam Al-Ghazali kata kita ni tidak seorang pun di antara kita yang terselamat, ya. Maksudnya kita ini
orang tu beriman, orang tu solat 5 waktu ke, orang tu qiyamul lail ke, tahajud ke, apa ke, dia masih ada tendensi untuk mengalami perasaan tu. Ya, jadi kita kena minta lah, ya, betul lah Balkis, ya. Kita kena sentiasa minta dengan Allah supaya Allah pelihara hati kita, supaya buang sifat-sifat tu, sebab dengki ini adalah satu sifat mazmumah yang boleh memakan amal kita. Ya, seperti mana hadis Rasulullah kata sifat dengki ini memakan amal kebajikan kita, pahala kebajikan kita seperti api memakan kayu yang kering, ya. Habis nanti kita di akhirat nanti muflis, ya, na'udzubillah min zalik. Okey. So, yang kelima adalah takut tidak tercapai perkara yang diinginkan, khususnya dalam persaingan bagi mendapatkan sesuatu. Okey, ini cerita ni kalau kita baca sirah, kita baca Quran, ya, kita tengok tafsir Al-Quran, ya, dan ada kita baca cerita-cerita, kita dengar ustaz-ustaz bercerita tentang Nabi Yusuf, kan. Adik-beradik macam mana adik-beradik Nabi Yusuf, ya, dengki sebab ayah mereka dia nampak macam bagi kasih sayang lebih kepada Nabi Yusuf, ya. Waalaikumsalam Mas Ripa. Okey, dia nampak adik-beradik ni nampak ayah dia bagi kasih sayang lebih kepada Nabi Yusuf, timbullah sifat hasad dengki, ya, dan dia nak adik-beradik ni semua berbakat, ya. Dia berkata kalau kita tak musnahkan ataupun kita tak hilangkan Yusuf ini daripada ayah, ya, maknanya ayah akan terus bagi perhatian pada Yusuf. Jadi kita perlu hapuskan Yusuf, sama ada kita hilangkan dia, sembunyikan dia ataupun bunuh dia, sampai macam tu sekali, ya. Takut tak tercapai perkara yang diinginkan. Mereka nak kasih sayang ayah, ya, tapi bila mereka nampak ayah mereka lebih sayang kepada Nabi Yusuf, mereka telah berpakat untuk buat sesuatu untuk nak memusnahkan Nabi Yusuf, ya. Yang keenam, dia kata faktor kenapa jadi dengki ni, suka menjadi pemimpin dan mencari kedudukan untuk diri dia, ya. Allah, ya, billah. Line sangkut-sangkut pula, ya. Tak apa insya-Allah, ya. Nanti dapat line yang elok insya-Allah, ya. Okey. So, yang ni nak kepada kuasa, dia nak cari kedudukan, kan. Orang suka, kan, ini sifat manusia, sukakan kepada kedudukan, sukakan kepada kemuliaan, ya. Ya, tapi dengan cara yang baiklah, ya. Dengan cara berdengki tu tak boleh, ya. Tak boleh. So, ini adalah faktor-faktor, ya, yang telah digariskan oleh Imam Al-Ghazali. Kenapa manusia itu ada sifat dengki? Okey, kenapa? Dan sifat dengki ini sebenarnya apabila ada sifat dengki, ya, dalam hati kita, ya. Waalaikumsalam Siti Zakaria, Siti Zakaria, ya. Kalau ada sifat dengki dalam hati, maksudnya hati itu telah bila ada sifat dengki dalam hati itu sebenarnya perlu diisi dengan kasih sayang, ya. Bila kasih sayang tu hilang, sifat dengki tu ada. Ya. Bila ada kasih sayang, sifat dengki tak akan masuk, ya. Tapi bila tak ada kasih sayang, ya, sifat dengki itu masuk. Jadi yang pertama, kalau tak nak bagi ada sifat dengki, kita kena ada kasih sayang, ya. Okey, ada satu lagi perkara yang terkait dengan sifat dengki ni, ya. Satu lagi perkara yang terkait dengan sifat dengki ini adalah satu penyakit yang namanya penyakit ain, ya. Penyakit ain ini adalah sejenis penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata, ya. Pandangan mata, tetapi bukan pandang macam tu saja, ya. Pandang disertai dengan satu sifat atau rasa takjub atau rasa iri terhadap apa yang dipandang. Contoh, pandang sesuatu, contohnya pandang bayi yang terlalu cantik, terlalu comel, terlalu gebu, terlalu putih, kan. Dia tengok tu, mungkin dia tak ada anak yang macam tu, ataupun dia tak ada anak lagi ke apa, kan. Dia tengok itu bukan dengan pandangan yang baik, bukan dengan pandangan yang dengan ada pandangan kasih sayang.
pandangan orang kata apa, berkongsi kegembiraan, tapi ada pandangan yang tidak baik di situ, ya. Dan yang itu boleh pandangan itu boleh memberi mudarat kepada orang yang dia pandang. Ya. Waalaikumsalam Habsah, ya. Okey. Dia akan memberi mudarat kepada orang yang dipandang, ya. Ain ini adalah pandangan hasad dengki yang buruk yang boleh menyebabkan mudarat kepada orang lain. Maksudnya, kalau kita pandang sesuatu, kita pandang seseorang, ya, kita kena ada satu pandangan yang ada lintasan hati yang baik. Jangan ada satu lintasan yang buruk, yang jahat, ya. Dan pandangan itu boleh menyebabkan kemudaratan kepada orang yang kita pandang, ya. Jadi bila terkena penyakit ain ni, saya ingat lagi masa saya bertugas haji dulu, ada seorang tu jemaah tu memang kami sentiasalah tengok dia ada penyakit ain ni. Dia dah lama, dia kata masa dia kena tu masa dia remaja lagi dia kena, dan memang sampai lepas tu dia dah kahwin, sampai dah ada anak dan sebagainya. Masa tu umur dia dalam awal 40 ke hujung 30-an macam tu lah, ya. Dan bila dia sakit tu memang nampak teruk lah, ya. Sakit dia tu memang kena ruqyah, kena baca dan sebagainya, baca ayat Quran dan sebagainya, ya. Dia susah nak berubat jugalah, ya. Kena pergilah rawatan Darul Syifa dan sebagainya untuk menyembuhkan penyakit ain. Dan penyakit ain ini sebenarnya kadang-kadang kita nampak macam sihir, ya. Kita nampak macam sihir, cara penyakit dia tu nampak macam sihir, ya. Tetapi sebenarnya adalah pandangan mata yang disertai dengan perasaan hasad, ya, perasaan iri, ya, yang tidak baik. Jadi kita digalakkan untuk tengok sesuatu, contohnya tengok kejayaan orang, ya. Bila orang bagi tahu tentang satu kejayaan, tentang orang bagi tahu tentang anak ataupun apa, kita ucaplah dengan kata-kata yang mendoakan, ya, seperti semoga Allah memberkati kamu, ya, semoga Allah memberkati kejayaan kamu. So jadi kita ni akan terhindarlah, ya, daripada dengan pandangan-pandangan yang tak baik macam tu, ya. Okey. So saya sambung sikit lagi, ya. Dr. Aid, apa Dr. Aid nak terang lagi dengan kita ni, ya. Dia kata saya berusaha, ya. Saya berusaha mencegah diri peribadi saya dan juga anda agar tidak mengidap, ya, penyakit dengki, ya. Dr. Aid sendiri cakap ni, ya. Dia mencegah diri peribadi dia dan dia ajak kita juga agar tidak mengidap penyakit dengki. Ini merupakan wujud kasih sayang saya terhadap diri saya sendiri dan terhadap anda sebelum dapat mencurahkan kasih sayang kepada orang-orang lain. Maksudnya, sahabat-sahabat, ya, kalau kita tak nak sifat dengki ni ada, kita kena pupuk perasaan kasih sayang dalam diri kita. Ya, kita kena pupuk perasaan kasih sayang dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada perasaan hasad dengki, ya. Ini bagaimanapun, dengan dengki terhadap orang lain, kita sama halnya dengan memberi makan kesedihan kepada daging-daging kita, memberi minum kegelisahan kepada darah kita, dan menyebarkan rasa mengantuk pelupuk mata kita kepada orang lain, ya. Dia kata kalau kita ni ada dengki kepada orang lain, sama macam kita bagi makan kesedihan dekat daging-daging kita, ya. Bagi kesedihan dekat daging-daging kita, beri minum kegelisahan kepada darah kita, ya. Maksudnya daging sedih, ya, darah gelisah. Maksudnya kalau kita ada sifat dengki itu dalam diri kita, ya, kita akan sentiasa rasa tidak aman, tidak tenteram, ya. Kita akan pemikiran kita sentiasa dibelenggu oleh perasaan, oleh pemikiran-pemikiran yang tak puas hati, ya. Bila dengki dekat orang ni, ya, bangun tidur dah ingat dah kat dia, bangun tidur ingat, ya. Lepas tu apa sahaja yang kita buat, kita akan cenderung untuk ingat pada dia. Jadi hati kita tak rasa senang, ya, tak rasa tenang, tak rasa aman, ya, sebab selalu ingat kepada orang yang kita dengki itu, ya. Dia kata seorang pendengki itu, ya, dia bagi analogi, ya, seorang pendengki itu ibarat orang yang menyalakan pemanggang roti, ya.
dia nyalakan pemanggang roti, lalu setelah panas ia memasukkan dirinya sendiri ke dalam pemanggang itu, ya. Maksudnya Dr. Aid nak cerita kat kita yang menyediakan api untuk bahan bakar untuk roti, tetapi bila bahan bakar itu dah panas, kita yang masuk, ya. Kita yang masuk ke dalam pemanggang tu, ya. Betapa kalau kita fikir secara logik lah, cerdik ke tak cerdik ke, kan? Maksudnya tindakan yang bodoh dan tidak berakal untuk kita masuk dalam pemanggang itu, betul tak? Jadi Dr. Aid nak bagi analogi lah, ya, suruh kita faham supaya kita ni kena betul-betul menjauhkan diri kita daripada sifat dengki. Dan keresahan, kecemasan dan kegelisahan hidup merupakan penyakit-penyakit yang dilahirkan oleh sifat dengki untuk mengakhiri ketenteraman, kesejahteraan dan kebahagiaan. Maksudnya, dia kata, resah, cemas, gelisah ni merupakan penyakit-penyakit yang lahir daripada sifat dengki, ya. Kita akan resah, kita akan rasa cemas, kita akan rasa gelisah, ya. Dan yang ini semua ni akan lahir, ya, disebabkan oleh sifat dengki, ya, yang mana akan mengakhirkan ketenteraman dan kesejahteraan, kebahagiaan dalam hidup kita, ya. Bencana besar yang menimpa seorang pendengki adalah dikarenakan selalu melawan qada, ketentuan Allah, menuduh Allah tidak adil dalam kebijakannya, melecehkan syariat dan selalu menyeleweng dari ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tadi, ya, macam Imam Al-Ghazali kata, orang yang dengki ni orang yang tidak bersyukur, ya. Dia tidak bersyukur, dia dia cuba mempertikaikan ataupun dia cuba mempersoalkan kenapa orang tu dapat. Dia mempersoalkan kenapa orang tu dapat, bukan dia mempersoalkan orang tu sebenarnya. Dia mempersoalkan Allah, ya. Dr. Aid kata dia menuduh Allah tidak adil dalam kebijakannya. Maksudnya dia rasa macam Allah ni tak pandai lah sebab tak bagi kat dia, ya, macam tu. Waalaikumsalam Syaz, lama tak jumpa kan, dah beberapa tahun, ya, selepas saya keluar daripada KDN. Okay, so melecehkan syariat dan menyeleweng daripada ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Okey. Sesungguhnya kedengkian itu merupakan penyakit yang tidak bakal mendatangkan pahala, ya. Memang tak datang pahala langsung, ya. Sebab sifat dengki ini, ya, penyakit yang tidak akan mendatangkan pahala dan juga bukan cubaan yang akan mendatangkan balasan baik dari Allah bagi para pelakunya, ya. Seorang pendengki akan selalu panas ketika melihat orang lain mendapatkan kenikmatan dan kelebihan, dan itu akan berlanjut sampai ia mati. Ya, na'udzubillah, ya. Atau terkadang sampai kenikmatan orang lain tadi sudah tidak ada lagi. Maksudnya rasa dengki itu akan berlanjutan, ya. Dan dia rasa panas je bila tengok orang lain dapat nikmat dan dapat kelebihan, dan keadaan ini berlanjutan sampai mati. Ya, takut kan? Ini perasaan hati, perasaan yang kita patut jaga supaya Allah jaga kita, ya. Pelihara hati kita yang sentiasa kena minta dengan Allah supaya Allah jaga. Sebab takutnya sampai mati kita ada sifat dengki ni, kan? Dan dia kata ataupun boleh berhenti dengki tu sampai nikmat yang ada dekat orang tu dah hilang. Baru orang rasa puas hati, kan, masa tu. Jadi dia kata semua orang boleh diajak bersahabat kecuali pendengki. Kecuali seorang pendengki, dia kata. Nak kawan, dia pesan dekat kita nak kawan dengan semua orang boleh kawan, tetapi jangan kawan dengan pendengki. Sebab seorang pendengki akan selalu membawa kita agar meremehkan nikmat-nikmat Allah, menanggalkan semua kepribadian baik kita, melepaskan ciri kehormatan kita dan meninggalkan semua sejarah baik kita. Masya Allah, ya. Sahabat-sahabat semua, rindu pada semua, ya. Okey. Sahabat-sahabat semua, apa yang sedang kita perkatakan ni sebenarnya kita bukan menuding jari kepada orang, ya. Sebenarnya kita sedang ni, satu kita tunjuk orang, ya, 4 lagi mai kat kita, kan.
So kita sedang membicarakan tentang kita, ya. Katakanlah kita ini, Dr. Aid kata semua orang boleh diajak bersahabat, ya. Sebab tapi kecuali pendengki. Bagaimana kalau kita yang menjadi pendengki itu, ya? Maksudnya kita tidaklah ada dalam lingkungan orang yang boleh diajak bersahabat ikut Dr. Aid ni. Maknanya kita ini tidak sesuai untuk menjadi seorang sahabat, ya. Macam tu. So saya bila baca, saya tidak mencari, tak naklah ya kita kata kita nampak macam Dr. Aid ni nak pesan kat kita supaya macam kita ni baik sangat kan? Macam kita ni baik dan kita ni tak ada sifat ni. Sebenarnya sifat ni untuk orang lain. Tak, sebenarnya awal-awal lagi ya Imam Al-Ghazali kata ya, sifat dengki ini tidak pernah selamat daripada orang. Sama ada mana-mana orang, sama ada orang itu beriman ataupun tidak beriman. Dia tidak akan pernah selamat sebab benda tu duduk dalam ni, ya, dalam tempat yang paling tersembunyi, ya. Dengki dalam kalangan orang yang nampak baik-baik mungkin dia sembunyikan, ya, tetapi dengki di kalangan orang yang kurang baik, maksudnya orang yang suka bercakap dengan cakap macam saya, okey macam nilah contoh bagi saya lah, ya, macam contoh saya lah, ya. Untuk macam saya contohnya orang nampak macam baik-baik lah kan. So orang yang macam saya ni kalau sifat dengki yang ada, saya akan cuba sembunyikan. Tetapi orang yang kurang baik, dia akan tonjolkan. Yang mana yang bahaya? Ya. Bahaya orang yang sembunyikan ni lah bahaya, ya. Kita sedang bercakap tentang kita, bukan tentang orang, ya. Saya takut sangat sebab bila kita bercakap, kita rasa macam benda ni tak kena kat kita, tapi sebenarnya kena pada kita, ya, kena pada kita, ya. Dan kita kena betul-betul ingatlah, ya, maknanya sifat ini sifat mazmumah yang sangat dicela oleh Allah, ya. Sifat yang akan memakan diri kita, memakan amalan kita, ya, menghapuskan segala kebajikan kita, dan sifat ini sifat yang sangat buruk yang ada dalam hati, dan dia akan dia macam contoh kan kalau penyakit fizikal, ya, penyakit kencing manis contohnya kan. Penyakit kencing manis, lepas ada penyakit kencing manis tu dia akan pergi kepada dia pergi kepada buah pinggang, dia pergi jantung, dia pergi sana ni kan. So dia buatlah 5 serangkai. Dengki ini pun macam tu juga kan. Bukan hanya dia ada satu sifat dengki ni, dia akan datang sifat-sifat mazmumah yang lain seperti ujub, ya, takbur, ya, riak, ya, apa lagi, marah, dendam, banyak lagi, ya, banyak lagi kalau kita senaraikan, ya. Kita sangat takut dan kita perlu doa supaya kita Allah pelihara dan lindung hati kita. Yang mana yang dah lepas-lepas kita pernah ada, ya, kita pernah ada, ya, kita pernah ada perasaan itu. Perasaan ni ada 4 kategori, ya, dalam Ihya Ulumuddin. Yang keempat itu yang ringan sikit tu, dia rasa dengki bila orang dapat nikmat. Dia adalah satu perasaan macam dengki bila orang dapat nikmat, tapi dia cuba untuk mendapatkan, tapi kalau dia tak dapat, dia pun macam okeylah, let go macam tu. Itu yang dimaafkan. Dia tidak sampai dia sakit hati, dia maksudnya dia tengok syoklah orang tu contohlah dia tengok orang tu beli kereta baru lah contohnya, bestnya dia beli kereta baru. Lepas tu dia pun tengoklah payslip dia balik kan, dia kata dia mungkin dia boleh belilah, dia gaji dia mahal kan, aku ni gaji berapa je, tak apalah, aku tak mampu kot. Itu dimaafkan, ya. Yang lebih tu tak boleh, ya. Yang lebih tu tak boleh. Dia ada 4 kategori semua. Saya tak nak panjangkan yang itu nanti sebab kita nak baca lagi satu tajuk ni, ya. Jadi dia kata okey, itulah hal-hal yang akan membuat seorang pendengki menerima meski mungkin dengan berat hati anda sebagai sahabatnya. Akan tetapi, bukankah kita harus berlindung kepada Allah dari kejahatan seorang pendengki ketika mendengki, ya? Ya, kalau kita yang mendengki, maksudnya Allah orang doa, ya, orang doa kepada kepada Allah, ya, untuk melindungi diri dia daripada kita. Bayangkan macam mana kan? Macam mana buruknya kita kan? Betapapun seorang pendengki itu tetap seperti ular hitam berbisa
yang tidak akan pernah diam sebelum menyemburkan bisanya pada tubuh yang tidak berdosa, ya. Takutnya, ya, kalau kita ni duduk dalam golongan pendengki, ya, dia kata, Dr. Aid kata, kita ni seperti ular hitam berbisa yang tidak akan pernah diam sebelum menyemburkan bisanya pada tubuh yang tidak berdosa, ya. Masya Allah, ya, takut kan, maknanya betapa dia duduk diam-diam tu, dia tunggu masa je untuk disembur bisa dia, ya, kepada orang yang tidak berdosa. Apalah dosa dia, ya, apalah dia mampu buat apa, dia ada kelebihan Allah bagi dekat dia. Kita sokong dia, kita rasa seronok, kita rasa bangga dengan apa yang dia dapat. Kita tumpang bahagia, kita tumpang kegembiraan dia. Itu yang sewajarnya kita buat. Jangan kita rasa macam dia dapat nikmat, kita macam menyampah, kita benci. Lepas tu mula datang dia ni sikit pun kita dah tengok dia jalan pun kita dah tak suka kan, macam tu, ya. So dia tunggu, dia tak ada dosa apa-apa dengan kita. Dia tidak ada dosa apa-apa pun dengan kita. Tiba-tiba kita je yang menyimpan satu perasaan yang tidak baik dan yang tidak senang dengan dia. Apa dosa dia kan? Ya, kat situlah Dr. Aid pesan pada kita supaya kita ni kena betul-betul, ya, bersyukur, ya, apa yang kita ada, ya. Sesungguhnya saya peringatkan anda agar jangan sekali-kali mencuba untuk memiliki rasa dengki. Ni kalau nak cuba, kalau dah ada tu macam mana? Kalau dah ada, kena tazkiyatun nafs, ya. Sucikan hati, mujahadah, banyakkan zikir, ya. Penuhkan hati kita dengan kasih sayang, ya. Buat replacement. Ya, buat replacement daripada instead of ada perasaan dengki itu, letakkan kasih sayang dulu. Tak boleh keluarkan dia terus, ya, sebab dia takkan keluar dengan begitu mudah, kan. Yang pertama, wujudkan rasa kasih sayang dulu, sebab ada hadis Rasulullah kata tidaklah sempurna iman seseorang itu seseorang itu melainkan dia mengasihi saudaranya seperti mana dia mengasihi dirinya sendiri, ya. Maknanya kalau kita ni tak ada perasaan kasih kepada saudara kita tu bukanlah kata adik-beradik kita saja. Yalah, sayang kat adik-beradik itu memang wajar sangatlah, kan. Kalau tak sayang tu memang tak betul lah, kan. Maknanya adik-beradik tu kita sayang, tapi saudara ni maksudnya saudara se-Islam kita yang mana mengucap syahadah, itulah saudara kita. So kita kena ada rasa sayang, ya, rasa kasih kepada saudara kita seperti mana kita sayang pada diri kita sendiri, ya. Kita kena sayang pada pada saudara se-Islam kita seperti kita sayang pada diri kita. Barulah bila ada sayang itu, ya, sifat dengki itu dia susah nak duduk. Dia susah sebab sayang dengan dengki dia tidak boleh duduk di satu tempat yang sama, ya. Dia tidak boleh duduk di tempat yang sama. Jadi dia kata berlindunglah kepada Allah agar tidak bergaul dengan seorang pendengki, kerana dialah yang selalu mengawasi anda. Saya takutnya Dr. Aid kata kita jangan bergaul dengan orang dengki, tapi saya takut kita sendiri yang dengki. Macam mana? Jadi kita sendiri kena ada, ya. Bila dah kita bacakan apa yang telah diterangkan oleh Dr. Aid, ya, apa yang telah digariskan oleh Imam Al-Ghazali tadi, kita kena tahu keadaan diri kita kat mana supaya kita dapat membendung diri kita. Waalaikumsalam warahmatullahi, ya. Yang ni. So kita tengok Balqis kata apa? Hanya kasih sayang yang boleh hilangkan sifat dengki. Jadi kena simpan perasaan sayang sesama manusia dalam hati. Betul, ya. Kena ada sifat sayang tu, ya. Okey. Jadi alhamdulillah kita dah pun baca dan kita doakan mudah-mudahan Allah memelihara hati kita. Allah sentiasa membersihkan, ya. Kita kena banyakkan zikir, ya, banyakkan muhasabah diri, ya. Banyakkan istighfar, ya, untuk kita minta supaya Allah pelihara hati kita, ya. Kita takutlah, ya, kita buat banyak-banyak amalan, ya, kita nampak tu macam elok je, kan. Tapi nanti di akhirat nanti kita merupakan orang-orang yang muflis, na'udzubillah min zalik. Okey. Jadi kita nak baca tajuk seterusnya iaitu tajuk 20, jalani hidup apa adanya. Ya. Dia very related, ya, dengan tajuk 19 ni, ya. Dengki ni dia tak boleh tengok orang lebih pada dia, ya. Tajuk 20 ni dia kata jalani hidup apa adanya. Okey, mari kita baca apa benda dia kata, ya.
Keadaan dunia ini penuh kenikmatan, banyak pilihan, penuh rupa dan banyak warna. Ya. Semua itu bercampur baur dengan keselamatan dan kesulitan hidup. Dan anda adalah sebahagian dari dunia yang berada dalam kesukaran. Ya. Saya mohon izin minum sikit ya. Bismillah. Okey. Dia kata dunia ini penuh dengan kenikmatan, banyak pilihan, penuh rupa, banyak warna ya. Semua itu bercampur baur dengan kecemasan dan kesulitan hidup ya. Dalam hidup kita ni ada warna-warna ya, ada warna merah, ada warna kuning, ada warna jingga, ada warna hitam, ada warna putih ya, ada warna biru, ada warna macam-macam ya. Dan semua itu bercampur dengan kecemasan dan kesulitan ya. Ya. Dan dia kata hidup kita ni diselang-selilah dengan kegembiraan dan juga kesedihan ya, dan adalah sebahagian daripada dunia yang berada dalam kesukaran. Dan sebahagiannya dia kata sebenarnya dunia yang kita lalui ini adalah sesuatu yang susah ya, yang sukar. Anda tidak akan pernah menjumpai seorang ayah, isteri, kawan, sahabat, tempat tinggal atau pekerjaan yang padanya tidak terdapat sesuatu yang menyulitkan ya. Anda tidak akan pernah jumpa seorang ayah, isteri, kawan, sahabat, tempat tinggal atau pekerjaan yang padanya tidak terdapat sesuatu yang menyulitkan. Maksudnya setiap perkara individu, sesiapa sahaja yang kita jumpa dalam hidup kita ni kan, ayah kita ke, mak kita ke, isteri kita ke, suami kita ke, kawan-kawan ke, sahabat ke, apa, siapa-siapa, anak-anak ke, jiran, tetangga ke, apa semua, tempat tinggal kita ke, pekerjaan ke, semua itu ada didatangkan dengan sesuatu yang menyulitkan. Maksudnya ada je ya, ada sesuatu yang membuatkan kita rasa sedih, tak puas hati, macam-macam kan, akan ada benda-benda macam tu. Itu adalah fitrah ya, itu adalah fitrah dalam kehidupan ya, tidak boleh lari ya, tidak boleh lari daripada benda tu. Bahkan kadang-kala justru pada setiap hal itu terdapat sesuatu yang buruk dan tidak anda sukai. Dan ada ya dekat ibu bapa kita, dekat isteri, dekat suami, dekat kawan-kawan, dekat anak-anak, dekat sahabat, dekat tempat tinggal, dekat pekerjaan, apa semua ni, ada sesuatu yang buruk yang kita tak suka. Kita tak suka apa yang kita sedang lalui itu ya. Yang ingat tak hari tu ada saya ceritakan tentang dalam hidup kita ni ada yang kita boleh pilih dan ada yang kita tak boleh pilih ya. Yang kita tak boleh pilih iaitu hukum takwini kita, seperti mana yang telah ditentukan oleh Allah ya. Siapa ibu kita, siapa ayah kita ya. Kita keluar-keluar kat dunia, kita tengok tak nak mak ni, saya nak mak yang lain. Contohnya, saya nak mak Cik Ta, saya nak mak Siti Nurhaliza contohnya kan. Sebab Siti Nurhaliza, Datuk Siti Nurhaliza, dia penyanyi suara sedap. Saya nak mak yang macam tu, boleh dua-duain lagu apa, ting 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 tu kan. Kan. So, kita tak ada pilihan, kita tak boleh ya. Kita tak boleh pilih siapa ibu bapa kita. Kita tak boleh pilih siapa adik-beradik kita. Kita tak boleh pilih di mana kita dilahirkan dan dibesarkan. Kita tak ada pilihan. Lahir di contohnya lahir dekat kampung saya, mak saya kata lahir di kampung Kijang Alma. Tak nak kampung Kijang, saya nak lahir di Los Angeles kan. Mana ada macam tu kan. Waalaikumsalam Ila, ya, anak buah saya. Okey. So dalam hidup kita ada yang kita boleh pilih dan ada yang tak boleh pilih. Kita tak boleh pilih juga macam mana rupa paras kita. Kita tak boleh nak pilih tinggi kita berapa ya. Kita tak boleh pilih warna kulit kita ya. Kita nak warna kita macam kulit saya ni kan gelap, kelabu asap, gelap je kan. Nak kulit yang putih gebu tak boleh kan. So kita tak boleh pilih kita nak tinggi ketinggian kita berapa kaki kan, macam model-model tu kita tak boleh pilih. Itu bukan dalam pilihan kita. Tetapi ada yang benda yang kita boleh pilih. Contohnya
Saya boleh pilih nak pakai baju apa hari ni. Ya, saya boleh pilih saya nak pakai baju jubah ke, saya nak pakai baju kurung ke, ya. Saya boleh pilih, tak ada masalah. Saya boleh je nak pakai t-shirt ke contohnya. Tak ada masalah, itu pilihan. Tapi pilihan yang mana kita boleh pilih itulah yang perlu ikut hukum tasyri'i, iaitu mengikut syariat. Mengikut syariat, ya. Kita tak boleh pilih yang di luar syariat. Contoh saya kata, ini pilihan saya, suka hati saya nak pilih pakai baju apa. So hari ni katakanlah saya nak pilih untuk pakai pakai baju apa, ya? Pakai baju yang tak tutup aurat lah contohnya, kan? Ya, apa barang pakai tak tutup aurat, tiba-tiba pakai baca buku Latazan kan. Okey. So boleh pilih, tapi kena ikut syariat. Syariat gariskan, okey macam ni, kena ikut. So dalam hidup kita ada ketetapan-ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah yang mana kita tak boleh pilih, tetapi ada ketetapan-ketetapan yang kita boleh pilih dan kita perlu ikut syariat. Gitu. Boleh, ya. Okey, so kita sambung sikit lagi. Okey, apa yang ada, ya, dekat ibu bapa kita, dekat suami kita, dekat isteri kita, anak-anak kita, ada benda-benda yang membuatkan kita tak suka. Membuatkan kita tak suka. Macam tu juga apa yang ada dekat diri kita ni yang membuatkan orang lain tak suka. Ya, sama je kan, ya. Dia kata bahkan kadang-kadang justru pada setiap hal itu terdapat sesuatu yang buruk dan tidak anda sukai. Maka dengan itu, padamkanlah panasnya keburukan pada setiap hal itu dengan dinginnya kebaikan yang ada padanya. Ya. Contoh pasanganlah suami isteri. Contohnya kan. Suami isu-isu yang biasalah. Suami ni dia katakanlah dia bangun tidur, dia suka nak pergi ke bilik air tu, sebelum pergi bilik air tu, dia ambil tuala, dia lepaskan kain pelikat dia, segulung, duduk tepi katil kan. Ya, itu perangai yang isteri tak suka. Tapi satu tu je perangai yang isteri tak suka. Banyak lagi perangai suami yang membuatkan yang ada kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan yang suami selalu buat pada isteri. Jadi Dr. Aid kata padamkanlah panasnya keburukan yang pada setiap hal itu. Yang mana yang tak baik itu, yang kita tak suka itu, kita jangan terlalu fokus, jangan kita tengok yang tu habis semua kita buat macam semalam. Kita cakap over generalize kan. Kita suka buat ataupun generalisasi yang over, yang berlebih-lebihan, ya. Katakanlah dalam kes tadi suami suka macam itulah, ya. Nak pergi bilik air, dia turun je daripada katil, dia lepaskan kain pelikat dia, ya. Dia pakai kain tuala, dia lepaskan kain pelikat dia jadi segulung, ya, selingkar dekat situ kan. Jadi isteri ni kan tiap-tiap hari lipat sidai. Kadang masukkan dalam bakul yang baju kain nak basuh. Setiap hari dia buat, ya. Lepas tu dia dah mula marah. Abang ni kan berapa kali saya dah cakap, susah sangat ke nak angkat kain ni, menyampah saya. Abang ni kan selekeh tau, pengotor tau. Nampak tak? Satu sahaja kita akan buat over generalize, ya. Akhirnya yang itu yang akan memberi kesan kepada hubungan kan. Kita memang itu ada kecenderungan lah, ya, kepada saya belum jumpa kajian yang kata gender tu wanita ni, tetapi boleh dikatakan majoriti klien yang datang jumpa saya dia suka buat over generalize. Dia akan cakap suami saya tu apa-apalah, dia akan buat satu kesimpulan besar yang suami dia macam tu. Jadi ini yang membuatkan orang ni akan sakit, ya. Akan sakit. Dia kata padamkan keburukan itu dan sejukkan dia, dinginkan dia dengan kebaikan-kebaikan yang dia ada. Ya. Jangan kita pandang benda tu saja, ya. Dan itu kalau anda mahu selamat dengan adil dan bijaksana, kerana setiap luka ada harganya, ya. Maksudnya dia kata ni, kalau anda nak selamat kan, kalau nak selamat, jangan nampak sangat, ya. Jangan tengok sangat kepada keburukan tu, tapi tengok kepada kebaikan, tengok kepada perkara-perkara yang lebih baik, ya, lebih positif, ya. Satu je dia tinggalkan kain selengkar tu, tapi banyak benda yang dia buat
Dia tolong kita basuh pinggan contohnya, dia tolong jaga anak ya, dia tolong kemas rumah ya. Dengan adanya suami itu, isteri ni rasa tenteram ya, isteri ni rasa tenteram, orang tak kacau dia ya. So saya rasa kan isteri-isteri patut juga bersyukur ya, sebab kalau tak ada suami kan, kalau tak ada suami, keadaan isteri ini sangat terancam di dunia yang luas sana ya. Kita pergi kerja kan, orang tahu kita tak ada suami, orang kacau kita sebenarnya kan, kita tak aman sebenarnya. So ada suami tu patut bersyukur. Macam itulah ya. So nampak benda-benda yang lain yang lebih baik daripada instead of kita nak tengok yang tak baik saja kan ya. Dan dia kata setiap luka ada harganya. Maksudnya bila kita dah buat ya, kita dah tengok, kita dah contoh kita marah suami kita ya, dalam kes ni saya dah bagi contoh, terlanjur bagi contoh suami isteri ni ya. Bila dah kita marah suami kita ya, dia dah luka, dia dah tercalar hati dia, dia dah cedera emosi dia ya. Dan setiap luka itu ada harganya. So harga dia apa? Kena bayar balik ya, kena bayar balik. Macam mana nak bayar tu? Macam kena minta maaf ya. Kena buat sesuatu yang menggembirakan dia ya. Kena janji tak buat lagi benda-benda macam tu yang menyakitkan hati ya, banyak lagi ya. Jadi Allah mengkehendaki dunia ini sebagai tempat bertemunya dua hal yang saling berlawanan ya, dua jenis yang saling bertolak belakang, dua kubu yang saling bertentangan dan dua pendapat yang saling bertentangan, yang baik dengan yang buruk, kebaikan dengan kerosakan, kebahagiaan dengan kesedihan, dan setelah itu Allah akan mengumpulkan semua yang baik, kebagusan dan kebahagiaan itu di syurga. Adapun buruk, kerosakan dan kesedihan akan dikumpul di neraka ya. Dia macam itulah ya, maknanya dalam kehidupan kita Allah bagi semua pasang-pasang ya. Ada baik, ada jahat ya. Ada buruk, ada cantik ya. Ada depan, ada belakang, ada kiri, ada kanan ya. Ada kanan, ada kiri, ada depan, ada belakang, ada atas, ada bawah ya. Semuanya berpasang-pasang. Dan di akhirat nanti Allah akan kumpulkan ya yang pasang-pasang ni, yang mana yang berpasang-pasang ini ya, yang mana pasangan-pasangan yang di sebelah senarai kebaikan ini Allah akan kumpul masuk dalam syurga. Yang mana senarai di bawah pasangan yang bertentangan dengan kebaikan tadi Allah kumpul masuk dalam neraka. Yang tadi kita bincangkan tajuk 19 tu, dengki ini maknanya sifat dengki ini adalah salah satu sifat yang sedang membawa langkah-langkah kita ke neraka. Na'udzubillah ya. Jadi kita kena senaraikan benda-benda yang baik ini untuk Allah kumpulkan, untuk kita berada dalam senarai ini, untuk kita dikumpulkan oleh Allah dalam syurga ya. Ada dua je, tak ada pilihan. Nanti kita sama ada benda-benda baik, benda-benda jahat, yang akhirnya yang mana mendatangkan pahala, mendatangkan dosa. Yang mana pahala sekumpulan ya, yang ada dalam grup-grup yang mendatangkan pahala sebelah kanan ni akan masuk ke syurga. Yang mana grup sebelah yang jahat ni masuk neraka. Macam itulah ya, secara simple calculationnya ya, tetapi tidaklah bermakna tidaklah maknanya semua tu betul apa yang saya kata ni. Maknanya orang yang masuk syurga nanti ya, bukanlah kata orang tu banyak amalan dia, banyak ni semua, tapi orang yang masuk syurga itu kerana dengan rahmat Allah ya. Allah panggil ya, dia nak bagi rahmat dia masukkan orang-orang tu dalam syurga ya. Adalah ya pandangan-pandangan Allah yang Allah nampak kita tu layak masuk syurga, tapi kita berdoa lah kan, kita berdoa semoga kita dapat masuk ke syurga. Selamat pagi PJ ya. PJ hari ni cuti kan ya. Okey. So so disambung sikit lagi, dia kata maka jalanilah hidup ini sesuai dengan kenyataan yang ada. Jangan larut dalam khayalan dan jangan anda menerawang ke alam imajinasi. Hadapi kehidupan ini apa adanya. Kawallah jiwa anda untuk dapat menerima dan menikmatinya. Bagaimanapun, tidak mungkin semua teman tulus kepada anda dan semua perkara sempurna di mata anda. Sebab ketulusan dan kesempurnaan itu ciri sifat hidup
sebab ketulusan dan kesempurnaan itu ciri dan sifat kehidupan dunia. Ya. Dia kata, jalanilah kehidupan ini seperti mana adanya, maksudnya as it is lah, ya. Kita raikan apa yang ada depan kita ni, kita bersyukur apa yang kita ada, ya, dan kita hargai apa yang kita miliki. Siapa yang ada bersama kita, kita hargai, kita bersyukur dan kita jalani kehidupan itu. Dan kita kena ingat yang kita pun tidak sempurna. Ya, bila kita tidak sempurna, orang lain pun tidak sempurna seperti kita. Jadi, janganlah kita mengharapkan kesempurnaan daripada orang lain, ya. Dan manakala diri kita ni terus dengan ketidaksempurnaan. Jadi, bertolak ansurlah di situ agar kita boleh menerima ketidaksempurnaan orang lain dan orang juga dapat menerima ketidaksempurnaan kita. Sama-sama kita nampak kat situ. Jadi, yang mana lemah kita tolong kuatkan, yang mana kurang kita tolong lebihkan. InsyaAllah kat situ ada satu titik persamaan yang boleh membantu untuk kita hidup dengan keadaan yang harmoni. Ingat ya pesan saya semalam, ya, kita hendaklah hidup dalam keadaan bertolak ansur, ya. Jika tidak, kita akan ditolak beransur-ansur, ya. Okey, dia kata kat sini bahkan isteri anda pun tidak akan pernah sempurna di mata anda, ya. Dia kata kalau kita duk cari lagi kan, nak cari sempurna, kita nampak dia kata kat sini isteri anda pun tidak akan sempurna di mata anda, ya. Siapa yang paling sempurna? Tidak, yang nama makhluk tidak ada yang sempurna, ya. Jangan duk cari sempurna, ya. Dan diletak kat sini dia kata ada hadis, ya. Hadis ini dia tak nyatakan riwayat siapa-siapa. Dia kata janganlah seorang mukmin membenci wanita mukminah yang menjadi isterinya, kerana jika dia tidak menyukai salah satu perangai isterinya, tentu dia akan menyukai perangainya yang lain. Macam kita cerita tadilah kan, dalam kes yang saya contohkan tadi tu, suami isteri tu kan, suami suka letak kain lepaskan kain dalam keadaan lingkaran bulat tu kan. Itu salah satu. Banyak lagi benda lain yang boleh kita tengok, yang boleh kita nampakkan kebaikan-kebaikan dia. Satu je perangai yang kita tak suka kan, mungkin, tapi yang lain tu banyak lagi yang baik-baik kan. So fokus yang baik-baik tu. Buat apa yang fokus yang tak baik tu satu, ya. Adalah sayugianya bila kita merapatkan barisan, menyatukan langkah, saling memaafkan dan berdamai kembali, mengambil hal-hal yang mudah kita lakukan, meninggalkan hal-hal yang menyulitkan, menutup mata dari beberapa hal untuk saat-saat tertentu, meluruskan langkah dan mengesampingkan berbagai hal yang mengganggu. Ya. Maknanya kita ni lebih baik, ya, kita dalam hati kita kena ada sentiasa perasaan-perasaan yang kita nak hidup dalam keadaan yang bersatu, ya. Hidup dalam keadaan yang bila kita bersatu kita akan kuat, bila kita tak bersatu kan, bercerai, kita akan roboh kan. Macam satu lidi penyapu, ya, satu lidi penyapu tu kan, satu lidi tu apa yang dia mampu buat? Tak mampu buat apa-apa kan. Dia boleh buat apa? Nak pukul cicak pun cicak tak jatuh rasanya kalau dengan satu lidi tu kan. Tapi kalau lidi itu dikumpulkan, ya, dikumpulkan dalam banyak, ya, dalam bentuk yang banyak, dia boleh dijadikan satu penyapu, satu penyapu tadi, satu lidi yang banyak-banyak ni dikumpulkan jadi satu penyapu, dan penyapu itu bila mereka bersatu, lidi-lidi ini bersatu, dia boleh membersihkan seluruh halaman rumah, ya. Dia boleh menjadi satu kuasa yang boleh dia boleh menjadi satu kesepaduan yang kukuh, yang erat untuk membersih satu halaman rumah, ya, macam tu. Jadi kita ni dalam konteks kehidupan kita, tak kisahlah dalam rumah tangga, ya, dalam ahli keluarga, dalam organisasi, ya, kita hendaklah menyatukan hati, bersatu hati, bersatu langkah, ya, langkah dalam langkah yang seiring, ya. Raikan pandangan, ya. Pandangan orang lain kita boleh raih, tak ada masalah, ya. Kita jangan tolak mentah-mentah, tapi kita raikan dulu, ya. Tentu pada ketika orang yang memberi pandangan itu ada sesuatu yang positif yang dia cuba sampaikan, ya.
Okey, PJ tulis kat sini ya, reality check dan adjust diri untuk bertindak ke arah matlamat hidup yang kita nak dengan pasangan. Kita banyak ekspektasi. So kena jaga check reality ciri-ciri pasangan kita untuk adjust dan manage. Betul kan? Jadi kalau orang bagi pandangan kalau orang suarakan pandangan yang tak sama dengan pandangan kita, raikan dulu ya. Kita jangan cepat-cepat untuk kita potong pandangan orang tu ya. Tentu kita kena ingat macam ni, masa orang tu dia suarakan pandangan dia, tentu ada sesuatu yang positif yang sedang dia fikirkan untuk benda tu. Jadi raikan dulu, lepas tu barulah kita cakap bagus pandangan yang puan nyatakan tu ya. Tapi boleh tak kita bincang kalau macam ni. So kita masih ada kat situ, ada brainstorming kan. Kita masih ada perbincangan kan. Kita tidak tolak terus-terus ya. Jadi maafkan ya, saling memaafkan ya, berdamai kembali ya. Yang ni selalu kita dah semalam pun ada cerita ya, macam mana kita nak maafkan ya. Dan kita tinggalkan hal-hal yang menyulitkan. Kita janganlah terlalu sempurna hidup kita ni. Kita fikir terlalu idealistik, terlalu perfectionist hingga akhirnya membuatkan diri kita yang sakit, diri kita yang susah ya, diri kita yang sentiasa mengalami keadaan-keadaan yang kita serabut lah ya, tak puas hati dengan orang kan. Kita rasa kita je yang betul kan. So prinsip yang kita ada tu tak apa, kita cuba fikirkan ya, tetapi pandangan orang juga kita raikan ya, supaya kita tidaklah rasa kita je yang betul dan menutup mata dari beberapa hal untuk saat-saat tertentu. Dan kalau contohnya contoh dalam situasi yang tadilah ya, situasi tadi, isteri ni dia tak larat tengok dah kan, suami dia macam tu, tutup je mata, maknanya hari ni tak larat nak buat kerja, tutup je mata, tak payah tengok. Biarlah nanti mulut tu jangan bising. Bila nak marah tu kan, kancingkan, rapatkan geraham, rapatkan gigi. So tak payah cakap. So kalau cakap nanti melukakan hati orang kan. So ya, rapatkan dan jangan bukakan mulut tu. So tutupkan mata ya. Dan untuk beberapa hal-hal tertentu lah ya, dia kata, dan luruskan pandangan dan mengkesampingkan hal-hal yang mengganggu. Maksudnya jangan ambil pot sangat lah ya. Mana yang boleh kita ambil, yang mana tak boleh jangan ambil pot sangat, nanti kita yang susah ya. So okey, so kita pun dah habis ya membaca 2 tajuk ya. Tajuk pendengki tadi tu saya rasa agak panjang, tapi Balkis kata kejap je ya. Nanti insya-Allah ya. Ada tajuk-tajuk yang boleh kita sentuh, nanti kita akan sentuh ya. Kita sentuh balik ya. So besok insya-Allah ya, kita nak baca tajuk yang ke-21 untuk esok siri yang ke-14 dah lah ya, untuk yang baru mengikuti ya program ni ya, program resensi buku ni ya, membaca buku, ulasan buku ni ya. Esok adalah siri yang ke-14, iaitu hari yang ke-14 ya. Tajuk yang 21 ya, tajuknya adalah anda lebih beruntung daripada yang lain. Dan susah nak tutup dan kancing gigi tu ya. Susah ya. Praktis ya, insya-Allah ya. So tajuk yang ke-22, solat ubat mujarab pengusir kesedihan. Ada 2 tajuk besok insya-Allah ya. 21, anda lebih beruntung daripada orang lain, dan solat ubat mujarab pengusir kesedihan ya. InsyaAllah ya, mudah-mudahan perkongsian hari ini dengan tajuk pendengki lebih rendah daripada yang didengki. Tetapi apa yang kita bicarakan tadi, kita tak nak tengok siapa pendengki itu. Bukan. Maksudnya kita lebih refleks kepada diri kita sebagai pendengki. Jangan kita rasa kita nampak pendengki itu orang lain ya. So saya suka baca benda-benda ni sebenarnya reflect kepada kita. Walaupun Dr. Aid kata jangan kawan dengan pendengki, kita takut yang pendengki itu kita lah ya, kita takut yang pendengki itu kita ya, takut yang gitu ya. Jadi mudah-mudahan perkongsian hari ini memberi manfaat kepada kita semua ya, dan memberi manfaat juga kepada diri saya sendiri ya. Dan tajuk kedua kita, jalani hidup apa adanya ya. Mudah-mudahan
InsyaAllah ya, kita dipanjangkan umur untuk membaca lagi 2 tajuk esok ya, InsyaAllah. Dan dah 9, hampir 9, 10, 9, 12, 13 dah ni ya. Jadi saya mohon ampun dan maaf ya, terlampau banyak sangat bercakap hari ni. Saya rasa macam cakap laju ya. Ya, banyak laju sebab rasa macam banyak benda nak cakap ya, tapi takut ada pula yang tak tersebut, jadi lajulah sikit kan. Okey, so insyaAllah ya, yang baik itu datangnya daripada Allah ya. Kelebihan itu semua daripada Allah, dan saya ya, hanya yang hamba yang lemah, yang fakir ilmu, yang dhaif ini hanya menyampaikan apa yang ada dinyatakan dalam buku La Tahzan, dan saya ada petik sikitlah ya dalam buku Al-Ghazali ya, dalam buku Al-Ghazali dan buku Ihya, kitab Ihya Ulumuddin ya. Jadi yang lemah itu, yang buruk itu daripada saya ya, dengan izin Allah juga. Dan saya mohon ampun dan maaf sekiranya ada kekilafan sepanjang saya menyampaikan membuat perkongsian ini ya. Tak lain dan tak bukan hanyalah untuk mengajak kita sama-sama merenung diri sendiri ya. Saya nak ajak diri saya ya, yang pertama saya nak ajak diri saya dululah ya, renung diri ya, agar kita ni tidaklah termasuk dalam golongan-golongan yang mana Allah katakan ya, sifat yang tercela ini ya, sifat berdengki tu ya. Dan jalani hidup apa adanya ni, Allah nak kita, Dr. Aid nak kita jalani hidup seperti mana yang Allah letakkan kepada kita, bersifat dengan sifat qanaah ya. Jadi saya rasa sampai di sini saja, kita tangguhkan pertemuan kita dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sayang untuk semua. InsyaAllah kita jumpa lagi esok.